الحمد لله القائل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia lagi berkat ini, marilah kita bersama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Perasuah Perosak Agama, Perasuah Perosak Agama Bangsa. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, amalan rasuah adalah faktor kemuncak kepada kehancuran sesebuah tamadun bangsa dan negara. Perbuatan memberi dan menerima rasuah adalah suatu perbuatan pemerkosaan yang sangat kejam terhadap sistem kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Negara bangsa maupun organisasi yang berjaya sentiasa mendukung tinggi prinsip moral yang kuat, kesaksamaan, kejujuran dan ikhlas. Perbuatan tidak bertanggungjawab dan tidak berperi kemanusiaan sebagai perasuah adalah manifestasi buruk kepribadian seseorang kerana sanggup menjual amanah, menjual harga diri, menjual keberkatan sebuah keluarga, menjual kredibiliti sebuah organisasi, menjual kedaulatan bangsa, dan lebih dahsyat lagi ia menggurukan imej dan menafikan keindahan Islam itu sendiri. Rasuah adalah suatu pemberian kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Ia juga boleh ditarifkan sebagai pemberian sama ada dalam bentuk harta atau manfaat tertentu yang bertujuan untuk memperolehi sesuatu yang bukan haknya atau menzalimi pihak yang lain. Islam menetapkan rasuah adalah perbuatan dosa besar kerana ia termasuk dalam perkara memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan yakni atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Kita sering didedahkan mengenai bahaya rasuah. Kerajaan berbelanja besar menubuhkan pelbagai jabatan selain SPRM untuk memeteras rasuah, tetapi rasuah tetap berlaku. Lupakah kita bahawa rezeki yang diperolehi daripada sumber rasuah adalah haram dan tidak berkat? Tidak rasa bersalahkah kita dengan membawa pulang hasil pendapatan untuk membina kemewahan dan meninggalkan legasi yang haram kepada ahli keluarga dan keturunan? Mengapakah kita sanggup untuk memberi makan anak, isteri dan keluarga kita dengan hasil yang haram? Atau kita sudah tidak percaya dengan dahsyatnya keseksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak yang membesar dengan sumber yang haram bukan sahaja tidak akan mendapat kebahagiaan dan keberkatan di dunia dan di akhirat, bahkan hatinya gelap dan keras, serta jiwanya mudah memberontak dan cenderung melakukan perkara-perkara yang haram. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah lahmun nabata minas sukht wa kullu lahmin nabata minas sukht kanat an-naru awla bih." Tidak masuk syurga daging
Tidak masuk syurga daging yang tumbuh daripada sumber yang haram. Dan setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka adalah lebih utama baginya. Riwayat Al-Hakim. Rasuah juga menyebabkan tertolaknya ibadah dan doa kerana terkesan daripada sumber haram tersebut. Alangkah ruginya kita hanya kerana disebabkan secepis kepuasan duniawi itu, kita sanggup melakukan perbuatan keji. Ibadah yang banyak menjadi suatu keletihan, manakala doa sebagai senjata Islam tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rencana yang dikeluarkan oleh Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 21 Disember 2020 menyebutkan bahawa berdasarkan laporan Global Corruption Barometer yang dikeluarkan oleh Transparency International, rakyat Malaysia berpendapat 36% ahli-ahli parlimen terlibat dengan rasuah. Diikuti PDRM 30%, Eksekutif Perniagaan 27%, Pejabat Perdana Menteri 25%, pihak berkuasa tempatan 18%, Pertubuhan Bukan Kerajaan 15%, Hakim dan Magistrate 13%, Pegawai BEN 10%, serta pegawai tentera dan pemimpin agama 9%. Dalam laporan tersebut juga, 71 responden berpendapat rasuah berlaku di kalangan kaki tangan kerajaan. Berdasarkan indeks persepsi rasuah bagi tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Transparency International, Malaysia tersenarai di kedudukan ke-57 daripada 180 negara. Turun mendadak 6 anak tangga berbanding tahun sebelumnya. Negara-negara bukan Islam juga didapati menguasai senarai kelompok 20 terbaik dunia, termasuklah Singapura yang berada di kelompok 3 negara terbaik. Angka dan persepsi ini amat memalukan dan merendahkan imej Islam dan integriti negara yang ditakbir oleh orang Islam. Rasuah yang berlaku adalah punca hilangnya keyakinan rakyat kepada pemerintah, hilangnya keberkesanan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan. Negara kehabisan wang hingga terpaksa menanggung hutang. Sebagai sebuah negara umat Islam seperti Malaysia, amalan rasuah tiada tempat untuk ianya berlaku sama sekali. Penegasan Islam sangat jelas tentang rasuah. Agama Islam melaknat dan memberi ancaman neraka kepada orang yang memberi dan menerima rasuah, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain juga, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud pemberi rasuah dan penerima rasuah masuk ke neraka. Auzubillahi min dzalik. Riwayat Al-Tabarani. Muslimin yang dikasihi Allah, antara punca utama ancaman neraka dan kemurkaan Allah SWT ini tidak ditakuti dan diremehkan. Kerana maksud dan matlamat hidup sebagai hamba Allah telah bertukar kepada kehendak memenuhi kecintaan dunia dan merasa akan hidup selama-lamanya. Situasi memberi dan menerima rasuah adalah situasi di mana Islam sebagai adin tertinggi sebagai cara hidup telah dihumban ke tempat yang sangat hina dan dipijak oleh umatnya sendiri dan oleh musuh-musuhnya. Ingatlah bahawa mencintai dunia dan segala keindahan palsunya tidak akan ada titik penghujungnya. Manusia yang salah memandang dunia dan tujuan penciptaannya ke dunia tidak akan pernah menghentikan kehendaknya yang tidak berkesudahan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, perlu diakui, kita sedang menghadapi krisis kejujuran, keikhlasan dan integriti yang sangat serius. Ketidaktentuan politik dan ketidakstabilan ekonomi semasa, jika tidak dibendung, akan menjadi ramuan lengkap yang akan membawa kehancuran yang dahsyat kepada umat dan negara. Saudaraku sekalian, malulah kita semua kepada bangsa dan penganut agama lain. Saya melihat dan memerhatikan tingkah laku kita yang bukan sahaja tersasar jauh dari landasan Islam yang sebenar,
bahkan terkeluar dari prinsip-prinsip nilai sejagat yang disepakati oleh umat, oleh semua. Umat Islam yang sepatutnya dirahmati, dijadikan contoh, ikon dan panduan mereka. Sebaliknya kini dipandang keji, hina dan sebagai faktor rosaknya kelangsungan negara yang aman, damai, membangun dan sejahtera. Pemimpin-pemimpin Islam dalam politik yang memegang tampuk kekuasaan, atau sebagai orang berkedudukan dalam politik, atau sebagai ahli politik biasa, ketua-ketua jabatan di berbagai peringkat dan pimpinan masyarakat di peringkat akar umbi, diingatkan agar tidak menjadi pembuka ruang dan jalan kepada melebarnya pembukaan rasuah untuk kepentingan kedudukan dan kuasa. Berwaspadalah wahai mereka yang memimpin dan berkuasa. Anda semua tidak akan terlepas dari perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepimpinan Anda hari ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas pengetahuannya, dan Anda akan menerima balasan yang sangat pedih dan dahsyat kerana Anda telah mengundang kemurkaannya. Justru marilah kita bersama-sama memerangi dan menjauhi rasuah. Humbankan jauh sifat tamak dan pentingkan diri sendiri daripada diri kita semua. Bersyukurlah atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nescaya dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki dalam bentuk yang ditetapkan olehnya. Sesungguhnya sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya tidak mungkin bersyukur dengan yang banyak. Yakinlah bahawa orang yang bersyukur akan dikurniakan keberkatan dan rezeki berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat 7, "Wa yasta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Hadirin Jumaat dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib ingin menegaskan, pertama, umat Islam mendalam meyakini bahawa melaksanakan segala perintah Allah akan mendapat balasan syurga, dan melanggar perintah Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Kedua, umat Islam wajib menjauhi perkara-perkara yang haram seperti memberi dan menerima rasuah, kerana ia adalah merupakan dosa besar. Ketiga, umat Islam perlu menghindari sebarang bentuk perlakuan rasuah, kerana rasuah Rasulullah SAW sendiri melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah. Dan keempat, umat Islam hendaklah bekerjasama dengan pihak-pihak berkuasa untuk memerangi dan membenteras segala bentuk rasuah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakaran manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala diperintahkan. At-Tahrim ayat 6. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم